Semua dah makan? Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua dah makan? Belum. Belum. Siapa yang baru bangkit tidur? Cuba angkat tangan. Saya. Baru bangkit tidur. Sepatutnya tak perlulah cikgu nak bagi tahu dah. Kan? Kalau cikgu tak maklum apa-apa, kalau awak kelas hari Ahad kan? Setiap Ahad pukul 9 sampai pukul 10. Awak punya subjek sains kan? Hari Ahad pukul 9 sampai pukul 10. Kalau hari Sabtu tu cikgu tak cakap apa-apa, cikgu tak ada maklum apa-apa, maksudnya memang adalah kelas hari Ahad tu macam biasa sebab kita kan guna link yang sama, tak tukar. Sebab tu cikgu akan bagi tahu pagi-pagi hari hari Ahad pagi tu cikgu kata okey, kelas seperti biasa hari ini masuk link. Cikgu bagi tahu hari Ahad pagi tu. Sebab kalau cikgu tak nak buat kelas online, cikgu akan bagi tahu hari Sabtu. Cikgu akan bagi tahu hari Sabtu malam tu ke. Bagi tahu okey esok tak ada cikgu apa ni? Tunda kelas online buat hari lain ke, hari Selasa ke. Hari Selasa tu lagi cikgu tak boleh nak buat sebenarnya. Kelas online awak sebab kelas awak pukul 8. Nanti semua tak bangun. Okey, semua tak bangun tidur lagi masa tu. Yang ni pukul 9 okey lah. Kan? Sebab tu cikgu buat kelas online hari Ahad. So, hari ni ialah minggu yang ke-24. Okay, awak masih lagi duduk dalam PDPR, jadi awak kenalah belajar dan janganlah tak masuk kelas. Siapa yang mampu, masuklah kelas. Okay, mampu tu maksudnya awak ada gadget, kan? Awak ada data, awak ada gadget, masuklah kelas. Okay? Jangan bila main game ke apa ke ada pula data. Bila nak masuk kelas tak ada pula. Okay, so cikgu tak nak buang masa. Hari ni kita akan masuk tajuk baru sebab memandangkan tajuk yang minggu lepas kita dah belajar iaitu tajuk bunyi. Okay? Siapa yang dah buat projek yang cikgu bagi? Kat tangan. Ada tak? Dalam ni semua tak ada. Tak ada yang buat. Malam ni tak ada, hari ni tak ada yang buat ke? Ada orang yang nak masuk ni. Murid baru. Dia pun tak masuk lagi. Okay. Okay. So, tak ada cakap yang buat pun. Macam mana ni? Tak ada yang buat pun. Saya buat tapi hilang. Apa dia? Buat, lepas tu apa dia Syairah? Awak buat, lepas tu? Lepas tu apa jadi? Awak buat, lepas tu apa? Syairah, awak buat, lepas tu apa? Cikgu tak dengar. Oh, Syairah. Awak buat, lepas tu apa? Hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang?
awak buat yang mana? Buka mic. Syairah boleh buka mic. Ha? Saya buat yang A Hongker. Honker tu awak buat bunyi tak? Bunyi sikit. Bunyi sikit. Okey. Dia sebenarnya bila awak buat honker tu kan cikgu ada record. Okey, awak kena buat dan pastikan straw tu masuk ikut lubang tu ngam-ngam je. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil sangat. Kalau besar, kalau longgar sangat, kena letak plastisin Kena letak plastisin di keliling lubang tu. Okey? Okey, kita ada murid baru. Selamat datang kepada Salsabila. Ni kawan awak Okey, murid baru sebab ibu dia adalah cikgu sekolah kita. Baru berpindah dari Alustar. Okey. Kita ada murid baru ni. Jadi awak boleh berkenalan secara online je lah. Okey, Salsabila bagi apa ni? Say hi sikit. Hi. Hai. Okey ni Salsabila kawan kelas awak yang baru. Okey. Apa ni? Mak dia nama Sarina. Jadi cikgu Sarina lah. Ajar subjek, mungkin ajar subjek BM. Cikgu tak tahulah lagi subjek apa yang cikgu Sarina ni ajar. Ni cikgu baru dan murid baru untuk kelas awak. So kita teruskan. Okey, di tajuk bunyi, cikgu nak revise sikit. Di tajuk bunyi, awak dah belajar pasal, cikgu revise balik awak dah belajar pasal bagaimana bunyi dihasilkan. Okey, melalui beberapa cara. Kan, ingat tak berapa cara? Ingat. Ada 4 kan? Melalui tiupan, ketukan, tepukan, petikan atau gesekan. Okey. Petikan atau gesekan. Ada 5 lah kalau campur semua. So ini adalah cara untuk menghasilkan bunyi. Kemudian awak belajar juga bahawa bunyi ni boleh bergerak. Okey. Boleh bergerak ke semua arah. Dan awak dah belajar juga bunyi boleh dipantulkan. Okey. Contoh-contoh pantulan bunyi seperti gemak, ultrasonik, sonar. Okey, ni 3 jenis contoh pantulan bunyi. Okey, gemak, ultrasonik dan sonar. Sonar ni kita guna untuk lautan dalam. Okey, nak tahu berapa jauh kedalaman sesuatu dekat kawasan laut tu lah. Kalau misalnya kata ada kapal tenggelam ke, ada objek ke dekat bawah, sebenarnya sistem sonar ni bukannya kita guna untuk kapal laut yang tenggelam semata-mata. Sebenarnya sonar ni setiap kapal kena ada sebab dia nak tahu ada terumbu karang ke tak. Supaya kapal ni tak langgar terumbu karang. Okey, dekat perairan Malaysia ni kita ada taman laut. Taman laut tu ialah maksud dia dekat situ nelayan tak boleh tangkap ikan, nelayan tak boleh buat apa-apalah dekat situ. Okey, sebab dia dah dipelihara. Jadi kita tak boleh tangkap ikan, tak boleh buat aktiviti-aktiviti yang merosakkan kehidupan laut kat situ. Jadi terumbu karangnya banyaklah dekat situ. Okey, jadi kalau kapal yang lalu dekat situ, kapal tu dia kena turun di tengah-tengah laut. Dia tak boleh pergi sampai dekat lah sebab takut merosakkan terumbu karang. Jadi sonar ni juga berguna untuk kapal supaya dia tidak terlanggar terumbu karang yang besar-besar.
Okey. Jadi kalau ada objek ke, ada ikan paus ke dekat bawah kapal tu tahulah dia bolehlah pergi ke arah lain. Okey. So kita ada juga bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Jadi cikgu harap awak dah kuasailah semua apa ni subtopik yang ada ni. Buku latihan yang cikgu bagi hari tu awak dah buat kan? Sasabila je yang tak ada, tak apa, nanti cikgu ni cikgu ada bagi buku latihan untuk sains. Buat tak? Tajuk bunyi. Cikgu kata suruh buat kan? Buat. Okey, siapa yang tak buat lagi tolong buat sampai tajuk bunyi dan awak simpan, nanti bila buka sekolah boleh hantar. Buat dulu. Okey. Buat buku tu. Kalau tak faham boleh tanya. Dan cikgu suruh buat aktiviti hongke ataupun harmonika. Harmonika tu macam complicated sikit. Tak payah buat lah yang tu. Kalau nak buat lagi bagus. Okey. Kita boleh bagi extra mark dekat siapa yang buat harmonika dan juga hongke. Sebab kita ada anugerah murid terbaik PDPR. Okey, nama tu ada pada Cikgu Shika. Cikgu pernah bagi dah untuk bulan-bulan sebelum ni. Okey. Kita mula daripada bulan 7. Kan? Jadi hari ni dah 1/8. Bulan 7 kita akan tengok siapa yang akan dapat hadiah-hadiah tu. Okey, so ada juga aktiviti ni awak boleh buat sekiranya ada di rumah. Peralatan ni boleh buat gitar. Yang ni adalah gitar untuk menghasilkan alat muzik. Menggunakan bahan kita semula. Yang ni tak susah, dia guna kertas kotak pun boleh ni. Kertas kotak, guna gelang getah dan juga tisu roll punya yang bahagian dalam tu kan. Okey. Lepas tu dia guna paper cup. Okey, so dah habis yang itu. Just cikgu revise balik. Hari ni kita nak masuk topik tenaga. Okey. Topik tenaga. Jadi dalam topik ni apa yang perlu awak tahu? Okey. Awak perlu tahu apakah sumber-sumber tenaga. Okey. Sumber tenaga tu maksudnya dari mana tenaga-tenaga yang ada dekat dunia ni. Okey, dari mana datangnya sumber tenaga tu. Okey, so dekat sini okey, bagaimanakah aktiviti-aktiviti dan situasi di atas dapat dilakukan? Okey, macam mana boleh buat barbecue, macam mana boleh main layang-layang ni. Okey. Macam mana adanya bunyi ni. Okey. Bunyi ni dah belajar dah dekat topik yang sebelum ni. Bunyi tu adalah sejenis tenaga juga sebenarnya ya. Okey. So semua-semua ni awak nampak ni ada angin ni. Okey. Mana datangnya angin ni? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Mana datang angin? Okey. Macam mana kapal layar ni boleh bergerak? Dia pakai enjin ke kapal layar ni? Macam mana dia boleh bergerak? Okey. Apa yang menyebabkan dia bergerak? Yang makanan yang tengah dipanggang ni, macam mana dia boleh masak? Adanya apa? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Lekas. Hari Ahad selalu mandom. Tahu tak mandom? Mandom tu maksudnya tidak
tidak bertenaga, tak ada semangat. Okey. Semuanya tidak bersemangat bila hari Ahad. Macam nak tidur balik, macam nak baring, nak ambil gebak. Tahu gebak? Selimut. Kan? Okey, so dekat sini kita ada beberapa sumber tenaga. Okey? Dan sumber tenaga ni terbahagi kepada dua lah. Ada yang boleh diperbarui, ada yang tidak boleh diperbaharui. So sumber tenaga yang ada dekat muka bumi kita ni, okey, ada yang boleh dijana semula dan sumbernya sentiasa ada. Maksudnya dia tidak akan habis. Okey. Sumber yang sentiasa ada, yang boleh dijana dan tidak akan habis. Contoh dia matahari. Okey. Selagi ada matahari, selagi itulah ada tenaga daripada matahari. Jadi ini adalah sumber tenaga, salah satu sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey, yang kedua pula ialah air. Okey, kita tengok matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Okey, yang paling utama. Sekejap, cikgu garis sikit dia punya. Okey, merupakan sumber tenaga yang paling utama. Okey, tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Okey, tahu tak panel suria? Panel suria biasanya rumah-rumah orang dekat rumah-rumah orang dekat taman perumahan. Sebab nak pasang dia mahal tau. So panel suria ni, panel solar panel ataupun kita cakap dalam bahasa Inggeris solar panel. Okey. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil panel suria. Okey. Dia adalah kepingan pelet berwarna hitam yang kita letak di bumbung dan dia berupaya untuk serap tenaga cahaya matahari. Dia serap cahaya matahari sebenarnya. Okey. Jadi dia serap cahaya matahari itu biasanya panel solar ni digunakan untuk heater, water heater. Maksudnya untuk pemanas air dalam rumah. Tapi sekarang ni tenaga solar telah diperluaskan. Ada yang kawan cikgu pasang. Dia punya kos lebih kurang 40,000. Okey, dia letak panel suria tu banyak lah. Lagi banyak sebenarnya panel suria yang kita letak di rumah, lagi banyaklah haba ataupun cahaya yang boleh diserap. Okey, kita sebenarnya nak serap haba daripada matahari tu. Sebab daripada haba tu dia boleh jana kuasa elektrik. Okey. Untuk janakan elektrik. Jadi bil elektrik dia sangat sedikit. Kawan cikgu tu sebab dia dah pasang panel suria, jadi dia menggunakan tenaga daripada matahari ni untuk janakan peralatan elektrik di rumahnya. Okey. Tapi kos dia mahal lah 40,000. Tapi sekali tu sahaja kita bayar. Lepas tu sampai bila-bila dah tak perlu dah. Okey, sekali tu saja dan kosnya agak tinggi lah. Tapi sebenarnya jangka masa lama dia menjimatkan daripada kita bayar bil sebulan 600, 400. Tu baru sebulan. Kalau setahun berapa dah? Okey, sebenarnya berbaloi jugalah kan. Sebab bil elektrik dia jadi sangat sedikit. Kemudian kita ada juga tenaga daripada air.
Okey, air ni sebenarnya dari empangan. Okey, siapa yang pernah pergi empangan? Siapa pernah pergi empangan? Siapa pernah pergi empangan? Empangan tu apa? Empangan ni satu tempat yang kita takung air. Contoh dia Timah Tasuh. Siapa pernah pergi Timah Tasuh? Timah Tasuh ke, pernah pergi Pedu ke, Gunung Pedu ke? Kacau. Ha? Siapa pernah pergi? Cepatlah. Ya. Siapa pernah pergi? Tak. Tak pernah. Tak. Okey. Uh, Okey, kalau awak nak tahu air okey, air sungai ni semua pergi ke laut kan? Okey. Sebahagian daripada air sungai ataupun air hujan semua dekat Malaysia ni kita ada beberapa empangan yang besar. Contoh dia, siapa pernah pergi dekat Tasik Temenggur tu? Jalan kan nak pergi Gerik, nak pergi Perak tu, ada empangan Temenggur dekat Perak. Tak pernah. Oh, tak pernah. Timah Tasuh tak pernah pergi juga. Dekat Perlis je. Pun tak pernah. Pernah. Timah Tasuh takkan tak pernah pergi. Dekat Perlis je. Timah Tasuh. Tasik Timah Tasuh tu, tasik tu sebenarnya tasik buatan. Bukannya tasik semula jadi. Tasik sebenarnya Timah Tasuh tu ialah empangan. Empangan lah. Okey, empangan tu ialah, tahu tak empangan tu apa? Okey, kita korek. Kita korek. Mama kata tak muat. Masya, tolong tutup mic. Okey. Empangan tu kita korek satu kawasan yang luas, yang besar. Kita korek dan kita buat satu tempat takungan untuk air. Maksudnya kalau ada air terjun ke, ada air sungai ke, sungai yang mengalir ataupun air terjun lah. Biasanya dekat empangan mesti ada air terjun. Bila air terjun tu jatuh, kita jadikan kawasan tu empangan. Jadi kita takungkan dia. Jadi tak nak dekat takungan tu dia akan ada pintu macam ni. Awak tengok dekat buku teks awak. Okey, dia akan ada pintu macam ni. Dia buat macam pagar batu lah, pagar konkrit. Dia buat macam benteng. Benteng konkrit. Okey. Air keluar daripada sini bila dia buka pintu ni. Itulah maksud dia empangan. Dia takung air. Empangan tu ialah satu kawasan yang untuk menakung air. Empangan yang paling besar dekat Malaysia ni ialah setakat ni ialah empangan Kenyir. Sebab dalam empangan tu ada berpuluh ke beratus pulau. Ada pulau pula dekat dalam Tasik Kenyir tu. Tasik Kenyir tu sebenarnya empangan. Okey, bukan tasik semula jadi. Memang manusia yang buat. Manusia buat untuk takungkan air tapi jadi luas lah. Okey, misalnya kata semua empangan-empangan ni pecah, okey, semua empangan-empangan ni pecah, memang akan banjir, satu Malaysia tak akan tenggelam. Okey, sebab setiap negeri akan ada empangan. Contoh dia dekat Kedah ni kita ada 3 empangan sebenarnya. Okey, 3 ke 2? Cikgu pun tak ingat dah. Okey, nanti cikgu cek balik. Kita ada empangan dekat Pedu. Lepas tu empangan dekat area apa? Dekat Pedu satu. Lepas tu dekat area Kuala Nerang tu. Atas sikit Kuala Nerang tu apa nama dia? Empangan apa? Tak ingat. Okey. Siapa ingat? Dekat Kuala Nerang pun ada.
Empangan apa cikgu tak ingat dah. Apa nama dia. Okey. Hari Ahad ni dia jadi dia jadi hilang ingatan sikit. Okey, kemudian kita ada kalau dekat Perlis ada satu je empangan Timah Tasuh tu. Okey, dekat Perak kita ada empangan Temenggur. Empangan Temenggur tu luas si ada jambatan lagi. Kalau awak nak pergi Perak, daripada Perak nak balik ke Kelantan, dia akan lalulah empangan Temenggur tu. Okey. Yang tu pun agak besar juga empangan tu. Sangat luas dan ada pulau juga dekat dalam tu. Tapi yang paling besar sekali empangan Kenyir lah dekat Terengganu. Siapa yang tak pernah pergi, kalau ada rezeki awak boleh ajak mak ayah awak lah pergi ke empangan-empangan ni sebab kawasan dia sangat cantik. Okay. Kawasan dia sangat cantik. Dekat semua negeri lah ada empangan. Cuma negeri yang kecil-kecil tu cikgu tak pasti, macam Melaka kan. Melaka cikgu tak pasti ada ke tak ada. Yang ni subjek geografi dulu ni. Dah tak ingat dah berapa puluh tahun yang lepas. Cikgu belajar geografi masa form 3. Sekarang ni cikgu dah umur 42 dah. Manalah cikgu dah ingat kan. Okay. So dekat empangan ni dia ada pintu. Okey, pintu macam ni. Bila air terlalu banyak, contoh dia musim hujan kan, pintu ni dia akan lepaskan air. Dia akan angkat sikit untuk lepaskan air. Jadi bila air yang deras tu mengalir, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, macam mana dia boleh menghasilkan tenaga elektrik nanti kita akan tengok untuk subtopik selepas ni, iaitu kita ada perubahan tenaga. Okey, macam mana tenaga bila satu objek dia bergerak dengan laju. Okey, bergerak dengan laju, kita panggil dia ada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ni untuk objek yang bergerak. Okey, apa-apa objek yang bergerak akan ada tenaga kinetik. Banyak ke sikit tenaga kinetik yang dihasilkan adalah bergantung kepada pergerakan objek tu. Kalau objek tu bergerak dengan laju, banyaklah tenaga kinetik yang dihasilkan. Kalau dia bergerak perlahan, tenaga kinetiknya sedikit. Okey, so dekat sini, dekat pintu ni, dekat pintu setiap empangan akan diletakkan turbin. Okey, macam yang awak nampak dekat dalam gambar ni, turbin ni. Dia macam motor lah, motor kalau awak tengok motor untuk mesin basuh, dia lebih kurang lah macam ni turbin dia. Jadi bila air yang deras ni mengalir, dia akan memutarkan turbin ni. Bila dia putarkan turbin ni, turbin ni boleh menjana kuasa elektrik. Okay. Macam mana boleh putarkan turbin? Dengan adanya tenaga kinetik. Okay. Objek yang bergerak, contoh dia air yang bergerak ni akan menghasilkan tenaga kinetik. Lepas tu dia akan putar turbin ni. Okay. Jadi dia putaran turbin ni pun menghasilkan tenaga kinetik kan. Lagi laju turbin ni berputar, lagi banyaklah tenaga kinetik yang dihasilkan dan dia boleh berubah kepada tenaga elektrik. Okey, ni konsep dia macam mana awak boleh dapat tenaga elektrik di rumah-rumah. Okey, macam mana awak boleh ada tenaga elektrik. Mana datang tenaga elektrik ni? Sebenarnya daripada empangan ni, daripada stesen jana kuasa elektrik dekat empangan. Okey, nama dia hidroelektrik. Okey, kemudian kita ada sumber tenaga biogesim. Okey, untuk hari ni kita akan bincang pasal sumber tenaga je. Okey, untuk next class baru kita akan bincang perubahan bentuk tenaga. Okey,
So kita ada biojisim. Biojisim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan. Okey, biojisim juga adalah tenaga yang boleh diperbarui. Maksudnya sumbernya sentiasa ada, senang dijana dan tidak akan habislah, tidak akan kehabisan satu hari nanti. Sama macam matahari, sama macam air, sama. Okey, sumber yang tidak akan habis, kehabisan. Okey. So biojisim ni mana datang? Okey, biojisim ni adalah tenaga yang datangnya daripada tumbuhan yang mereput, tinja haiwan. Tahu tak tinja? Ingat tak tinja? Dah belajar dah tinja hari tu? Masa sebelum PKP. Ingat tak tinja ni apa? Ingat. Cikgu. Apa dia? Apa dia tinja? Najis. Ha? Najis. Ingat pun. Okey, jangan lupa tinja ni adalah najis sebenarnya. Okey, tinja haiwan. Jadi biojisim ni terhasil daripada tinja haiwan, najis haiwan. Contoh dia najis kambing. Okey. Pelbagai jenis najis lah biasanya yang kita guna. Biasanya kita guna tinja kambing ataupun tinja lembu. Sebab bau najisnya taklah busuk sangat. Macam tai kucing kan. Tai kucing kita tak buat. Kita tak buat tenaga biojisim daripada tai kucing. Sebab bau dia, ya Allah. Bau dia tak tahan. Okey, biasanya kita guna haiwan-haiwan ternakan. Okey, untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Okey, dekat Malaysia ni dia tak guna secara komersial lagi lah. Mungkin dia guna di negara-negara lain. Okey, dekat Malaysia ni kita masih menggunakan tenaga daripada hidroelektrik ni. Okay. Kemudian geoterma. Geoterma merupakan sumber tenaga yang diperolehi daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Okey, yang ini adalah salah satu sumber tenaga juga. Okey, geoterma yang diperolehi daripada haba batuan panas. Okey. Biasanya dekat negara-negara yang luar lah. Okey. Okey, yang ni adalah contoh panel suria. Okey, kita tengok lain. Okey, kita ada juga tenaga angin. Okey, tenaga angin juga adalah tenaga yang semula jadi, yang sumbernya sentiasa ada dan tidak akan kehabisan. Okey, dan boleh dijana pada bila-bila masa. Tapi dekat Malaysia ni angin tak sentiasa ada. Okey, selalunya yang gunakan kincir angin ni dekat negara-negara seperti Belanda, negara dekat Europe. Okey, contoh satu negara ialah Belanda. Belanda memang ada banyak kincir angin. Sebab kawasan negara tu dia memang banyak angin. Okey, berangin, sentiasa berangin. Jadi sesuai untuk janakan kuasa elektrik menggunakan tenaga angin ni. Okey. Kan cikgu dah bagi tahu semua objek yang bergerak akan menghasilkan tenaga kinetik. Jadi daripada tenaga kinetik tu dia boleh berubah untuk jana elektrik. Okey. Dia akan berubah kepada tenaga elektrik. Okey. Tu kincir angin. Kemudian jana sesen jana kuasa nuklear. Okey, ini adalah salah satu contoh sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Maksudnya
dia akan kehabisan satu hari nanti sebab dia bukan diperolehi secara semula jadi. Okey? Nuklear ni adalah buatan manusia. Okey? Nuklear ni. Okey, bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen janakuasa nuklear. Okey, negara kita tak gunalah yang ni bahan nuklear ni untuk janakuasa nuklear digunakan di negara luar. Okey. Contoh dia Jepun. Jepun ada guna juga. Okey. Untuk janakuasa elektrik di stesen janakuasa nuklear. Okey. Kemudian dia biasanya yang guna ni yang negara-negara yang tidak ada banyak empangan. Okey, dia akan gunalah. Macam Malaysia ni bentuk muka bumi kita berbukit bukau, memang sesuai untuk buat empangan. Okey. Ada negara yang memang dah tak ada dah bukit bukau semua, dia kurang lah. Ada tapi kurang. Jadi dia akan wujudkan stesen janakuasa nuklear ni lah untuk untuk menjana tenaga elektrik. Kemudian kita ada arang batu. Okey. Arang batu, petroleum dan gas asli. Ini adalah contoh bahan api fosil. Bahan api fosil juga tidak boleh diperbarui kerana sumbernya akan kehabisan satu hari nanti. Okey, ingat nuklear, bahan api fosil. Bahan api fosil ni apa? Bahan api fosil ni seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Jadi kalau nak tahu apa beza petroleum dengan bahan api fosil, petroleum tu adalah contoh bahan api fosil. Jadi bahan api fosil ni terdiri daripada 3 jenis ni. Petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, guna dia untuk apa? Untuk jana elektrik juga. Okey. Kemudian dekat negara-negara yang ombak dia sangat kuat, okey, selalunya ombak dia besar-besar kan, yang boleh main apa? Water skating semua-semua tu macam dekat Hawaii kalau awak tengok dekat TV kan. Macam dekat Hawaii. Okey, dia ada ombak yang sangat kuat. Jadi mereka menggunakan ombak ni untuk menggerakkan turbin. Sama konsepnya seperti janakuasa hidroelektrik tadi. Yang ni dia letak turbin dekat laut. Okey, dia letak turbin dekat laut untuk janakuasakan elektrik. Okey, dia gerakkan turbin dalam laut untuk janakuasa elektrik. Okey, kalau macam hidroelektrik, air yang mengalir tu, air yang mengalir deras tu yang akan menggerakkan turbin untuk janakuasa elektrik. Kalau tenaga ombak pula, sumber tenaga ombak pula, ombak ni sendiri yang akan menggerakkan turbin dalam laut. Dia letak turbin dalam laut ni untuk turbin tu dia berputar dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so habis dah lah awak punya sumber tenaga. Hari ni cikgu tak nak cerita banyak-banyak sangat. Cikgu cerita pasal sumber tenaga je. Jadi ada berapa sumber tenaga? Semua sekali yang cikgu dah terang, ada berapa semua? 7. Okey, ada 7. Okey, ada 7 dan yang mana yang boleh diperbarui? Siapa yang jawab 7 tadi? Matahari. Siapa yang banyak jawab dia dapat hadiah nanti. Matahari. Tadi siapa jawab? 7? Syaira. Okey, Syaira jawab. Okey, Syaira dapat markah. Sebab Syaira jawab. Okey.
Yang mana satu yang boleh diperbarui? Yang cikgu cakap tadi. Yang masa cikgu terang-terang tadi kan. Yang boleh diperbarui maksudnya sumbernya tidak akan habis. Sentiasa ada je. Dia takkan habis. Satu hari nanti dia takkan habis kecuali kiamat. Bila dah kiamat tak ada lah. Okay. Semua hancur, tak ada. Selagi ada hujan, selagi itulah akan ada tenaga ni. Apa yang, selagi ada matahari, selagi itulah ada tenaga ni. Itulah maksud dia, sumbernya tidak akan habis. Okay, apa dia? Tolong bagi tahu kat cikgu, apakah sumber tenaga yang boleh diperbarui? Boleh diperbarui maksudnya yang tidak akan habis. Matahari, air, biojisim, angin. Alif cakap apa? Matahari, air, Biojisim, angin. Ada lagi tak? angin. Apa lagi? Ada lagi satu awak tak sebut. Biojisim, Okey, biojisim ada lagi. ombak. Bagus. Okey. Jadi kita ada berapa ni? Okey. Cikgu type lah sikit lah. Okey, yang ni. Okey, satu. Awak tak keluar ni. Lambat. Satu. Okey, ni satu. Okey, yang ni dua. Okey, satu, dua. Matahari, air. Okey, yang ni yang ketiga. Yang boleh diperbarui. Okey, tiga. Lepas tu, yang ni pun boleh diperbarui juga sebab sumbernya tidak akan habis. 4. Dan 5. Okey, 5 ni adalah sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey. Yang tidak boleh diperbarui, kita ada nuklear. Okey. Nuklear dan juga bahan api fosil. Bahan api fosil tu apa? Bahan api fosil tu yang terdiri daripada 3 benda ni. Petroleum, gas asli dan arang batu ataupun gap. Ingat bahan api fosil ni terdiri daripada gap. Cikgu tulis kat sini lah. Gap. Apa benda gap ni? Okey, gap ni ialah G tu ialah gas asli. Okey, cikgu letak. Okey. Gap ni ialah gas asli. Lepas tu A ni ialah arang batu. Okey. P ni ialah apa ya? Apa dia P ni? Petroleum. Okey. Kalau susah nak ingat, awak buat macam ni lah. Okey. G tu ialah gas asli, A tu ialah arang batu dan gap P ni ialah petroleum. Okey, kita ada lagi 6 minit sebelum pukul 10. So 2 ni lah yang tidak boleh diperbarui. Yang lain semua boleh diperbarui. So next class kita akan masuk bentuk tenaga. Okey, bentuk-bentuk tenaga. Awak tengok ada berapa bentuk tenaga dan macam mana dia boleh berubah. Kita akan masuk bentuk-bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga. Okey. Ni awak belajar topik ni di tahun 4. Sebenarnya topik ni kalau sebelum ni di tahun 5. Okay, silibus KSSR sebelum yang semakkan baru ni di tahun 5 dia lebih banyak lagi lah. Awak punya ni lebih ringkas sikit. Okay. So, yang ni nanti boleh baca sendiri. So, cikgu rasa sampai sini je kelas cikgu.
Dan sebagai kerja rumah, awak boleh buat dalam buku latihan dan aktiviti yang ada pada awak tu untuk sampai tenaga dan sumbernya. Okey, jenis-jenis sumber tenaga. Okey, sikit je lah. Okey, boleh buat yang ini. Sekejap, cikgu ada tak? Sekejap, cikgu tengok. Okay, cikgu ada buku. Cikgu tengok. Sampai muka surat berapa awak boleh buat. Okey, tajuk yang sebelum-sebelum ni jangan lupa buat lah. Okey, untuk tajuk tenaga. Okey, awak boleh buat muka surat 75. Kalau samalah dengan ni. Sebab yang ni buku yang lama sikit. Tapi isi sama je. Buku yang tahun lepas. Okey, buku latihan yang tahun lepas. Tapi sebenarnya sama. Okey, ni. Sebenarnya sama yang dengan buku dekat awak tu. Okey, buku latihan dan aktiviti. Awak boleh buat muka surat 75 tu. Okey. Dan 76 tu dia ada tanya dua jenis sumber tenaga tu bolehlah buat. Sampai situ. Perubahan bentuk tenaga tak boleh buat lagi sebab tak masuk lagi. Okey, so awak boleh buat dulu yang itu. Okey, lepas kelas ni. So ada apa-apa nak tanya tak untuk topik yang baru? Dan jangan lupa projek yang cikgu suruh buat untuk tajuk bunyi, tolong buat dan masukkan di Padlet siapa yang belum buat. Okay, please sebab akan dinilai. Semua projek yang awak buat akan dinilai. Dan cikgu pun ada hadiah sendiri, sekolah pun akan bagi hadiah lain, cikgu akan bagi hadiah sendiri lain untuk murid-murid yang bagus-bagus ni. Okay, yang aktif, yang rajin hantar tugasan. Okay, janji hantar, cikgu tak kisah pun. Bukannya nak suruh buat dalam masa 2-3 hari ni kalau cikgu bagi hari ni maksudnya sampai minggu depan lah. Okay, so kalau yang projek bunyi tu boleh lagi buat, siapa yang belum buat. Okay. So sampai sini saja. Terima kasih semua. Soalan tak ada Tak ada soalan? Tak ada. Okey. Matahari, air, berjisim, angin dan ombak. Betul. Okey. Okey, so awak boleh keluar. Dan kehadiran jangan lupa isi, tapi jangan isi lagi. Nanti cikgu bagi tahu, cikgu nak ubah sikit. Kita ada murid baru. So sampai sini saja kita punya kelas dan kita akan